muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok mazhab Syafi'i, pendapat yang kedua menyebutkan, apakah suami wajib memberitahu isteri bahawa dia tidak wajib berkhidmat seperti memasak, menyapu sebagaimana mengikut adat kebiasaan? Kami menjawab pada zahirnya adalah yang pertama, iaitu wajib. Jikalau tidak, dia seisteri akan menyangka bahawa hal itu wajib ke atasnya. Namun muslimin muslimat, ada pendapat yang lain mengatakan bahawasanya masak, buat kerja rumah itu adalah kewajipan isteri. Antaranya adalah Imam Ibn Qayyim menyebutkan hukum Nabi SAW perihal khidmat wanita kepada suami. Ibn Hubayb berkata, dalam Al-Wadihah, Nabi memutuskan antara Ali dan Fatimah. Ketika Fatimah puteri baginda mengadu perihal keperluannya bagi mendapatkan seorang pembantu rumah, baginda menetapkan tugas di antara Ali dan Fatimah. Fatimah mengerjakan khidmat batinah, iaitu khidmat di dalam rumah, manakala Ali mengerjakan khidmat zahirah, iaitu khidmat di luar rumah mencari nafkah. Jadi ada hujah, ulama mengatakan memang urusan dalam rumah tangga itu adalah urusan isteri, dan isteri melakukan, diberikan pahala yang besar umpama melakukan kewajipan, bukan pahala melakukan perkara sunat yang dituntut. Subhanallah. Begitu juga ada kisah Sayyidina Ali dan juga kisah Asma binti Abu Bakar yang melakukan kerja rumah sampai tangan mereka luka, ngangkuk air dan sebagainya. Masya Allah. Dan merujuk kepada fatwa Imam Al-Qardawi menyebutkan, sekiranya kita membaca kitab fiqh kontemporari hasil karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, kita mendapati beliau kurang setuju dengan pendapat jumhur keempat-empat mazhab yang utama. Beliau cenderung untuk berpendapat selain daripada urusan seksual, wanita juga wajib untuk berkhidmat kepada suami dalam urusan yang lain. Pandangan beliau, wanita juga wajib memasak, menyapu, cuci lantai dan bersihkan rumah. Semua pekerjaan itu adalah sebagai imbal balik daripada nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Tetapi Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan, suami perlu beri tambahan nafkah umpama seperti upah. Selain daripada nafkah yang asas tu, bila isteri melakukan semua tugas yang sepatutnya dibuat oleh pembantu, suami perlu memberi upah khas untuk pekerjaan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, begitulah ya. Ada lagi Syekh bin Baz, Albani, Al-Utsaimin dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam fatwa beliau, isteri yang melakukan kewajipan hidup, iaitu melayani suami, adalah lebih utama daripada isteri yang bertahajud. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan khidmat suami terhadap isteri pula, antara yang pertama dan utama juga melayani keperluan batin isteri, hubungan dalam suami isteri. Kemudian yang kedua iaitu makan dan minum isteri. Jadi tajuk kita beras kita beli, nasi kita tanah ini, Masya Allah, kita harmonikan dengan berkenaan tanggungjawab di dalam rumah. Ia ada khilaf, namun pendapat yang kuat adalah daripada empat mazhab tadi. Ia bukan asasnya kewajipan, tetapi ia ihsan daripada isteri. Namun di sana ada pendapat yang kuat juga, ulama mutaakhirin mengatakan ia adalah kewajipan tetapi dengan tambahan upah yang perlu diberikan oleh suami. Subhanallah muslimat sekalian. Jadi rumah tangga itu adalah ladang pahala terbesar bagi wanita dan juga lelaki, dua-dua sama sahaja. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kesimpulan, bukan ceramah tak simpulkan lagi. Boleh terus tak lagi ni? Boleh ya. Okey, kita buat regangan dah sikit ya, nak bagi segar sebelum kita teruskan ke dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Sekarang buku berapa ya? Pukul 9. Kita diberikan tempoh sampai Imam dalam 9.30. Betul? Syekh boleh? Tuan Haji 9.30. Betul? Semua dah nunduk dah orang lelaki. Subhanallah, mereka tak sabar nak solat Isyak. Boleh saya tambah sikit ya? InsyaAllah boleh ya. Okey, duduk tegak semua. Tegak-tegak, tegakkan badan, Masya Allah. Tarik nafas. Okey, sekarang kita nak buat tumbukan padu sikit, boleh? Okey, sebenarnya tujuan nak regang sikit tubuh badan kita yang tegang tu, duduk lama memang penat.
Kan berbanding orang yang bercakap ni dia semangat. Okey, tangan dua-dua ke depan. Okey, kita buat tumbukan tu, maksudnya rasa macam buat sampai melantun lah. Okey, macam ni ibaratnya. Macam tu. Faham ya? Nak sentak-sentak sendi yang lenguh, kena tegak pi, kena duduk tegak. Okey, kita mula ya. Okey, tumbuk. Bayangkan siapa yang kita tumbuk sekarang. Masya Allah. Okey, mula dengan sambil tu kita zikir. Subhanallah walhamdulillah. Zikir semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Laju-laju. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, dua-dua tangan pegang bahu sendiri. Okey, urut sendiri. Urut sambil tu kepala pusing sikit kiri. Pusing sebelah kiri dulu. Okey, urut sikit leher-leher tu, lenguh kan. Bahu ni, biasa bahu lah tempat yang paling tegang bila kita penat, kita stres, kita letih. Okey, pusing lagi kepala, pusing pula sebelah kanan. Pusing pula sebelah kanan. Okey, Masya Allah. Dia rasakan sendi-sendi tu. Bagus tuan-tuan haji pun buat. Okey, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kira kita dah kupas secara ilmiah berkenaan dengan tanggungjawab suami isteri secara jelas berkenaan dengan pembahagiannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi bahagian kedua perbincangan pada malam ini, kita nak masuk kepada, insya-Allah tak lama, lebih kurang dari 15 minit. Insya-Allah 15 minit saja. Kepada menelusuri peristiwa perkara-perkara yang berlaku di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Boleh buka tu, yang plastik tu buka. Sekarang ni saya memang pegang buku yang warna purple gelap ni. Ini salah satu buku yang sangat bagus untuk dimiliki oleh suami isteri. Asam garam rumah tangga Nabi. Dia ada 3 warna sebenarnya. Warna purple gelap ni. Buku yang kedua, himpunan kisah-kisah Nabi dengan isteri berkenaan himpunan kisah romantik. Kemudian buku yang kuning yang ketiga adalah himpunan kisah Nabi dengan anak, menantu, sepupu, sepapat, dengan cucu, dengan sahabat, maksudnya keluarga yang lebih besar. Dan buku warna purple ni saya memang tak cukup untuk semua, terhad sangat. Yang warna purple yang kalian pegang ini adalah himpunan kepada konflik dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rumah tangga ada ujian, ada konflik, termasuk dalam rumah tangga Nabi. Namun kisah yang dirakam di dalam buku ini nak memberikan kepada kita apa masalah yang berlaku pada hari ini sebenarnya telah pun berlaku di dalam rumah tangga Nabi, dan Nabi tunjukkan solusinya, bagaimana cara untuk menguruskannya. Dan firman Allah yang kita bacakan tadi, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad berkata kepada kita umatnya, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan oleh Allah. Maka perintah untuk mengikuti Nabi daripada pelbagai segi, sama ada dalam hal yang besar-besar pemerintahan negara, pengurusan ekonomi, apa-apa saja, sehinggalah kepada sekecil-kecil perkara, bab buang air besar, bab buang air kecil, bab makan, bab minum, bab tidur, bab berpakaian, pakai pakaian mana dulu masuk, mana yang keluar, bila nak masuk pakai belah kanan dulu, bila nak buka, nak salin baju, buka sebelah kiri dulu, sampai sekecil-kecil perkara. Siapa yang membesar dan mengikuti sunnah Nabi, maka akan dapat cintanya Allah. Yuhibbukumullah, kamu pasti dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita dapat pengampunan daripada Allah.
Sebab itu rumah tangga yang mengikat hubungan suami isteri dan anak-anak dengan menghidupkan sunnah Nabi, rumah tangga itu akan disuburi dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Allahu Akbar.